Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya sebagai rakyat Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang menjadi Perdana Menteri Malaysia terbaik setakat ini di dalam mempertahankan hak Sabah Sarawak, terutama yang berkenaan dengan MA63, Perjanjian Pembentukan Malaysia, Persekutuan Malaysia 1963. Okey, jadi ada baru-baru ini satu artikel keluar di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tidak adil untuk mempersoalkanlah peruntukan yang diterima oleh Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya setuju dengan perkara ini. Mana mungkin boleh Sabah dan Sarawak terima peruntukan yang sama dengan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Orang-orang yang mempersoalkan ini sebenarnya orang yang buta sejarah. Tidak tahu sejarah, tidak pandai sejarah. Cuba kamu baca Malaysia Agreement 1963. Apa yang Sabah patut dapat? Jadi apa yang Sabah dapat itu memang patut untuk Sabah dapat. In fact, Sabah melalui pemimpin-pemimpinnya sampai sekarang masih lagi belum berputus asa untuk meneruskan perjuangan mereka untuk mendapatkan sepenuhnya hak yang termaktub di dalam MA63. Jadi jangan persoalkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan terhadap Sabah dan Sarawak. Dan belum pun full sebenarnya. Belum cukup, belum habis semua seperti apa yang termaktub di dalam MA63. Negeri Sabah ni bukan kecil tau, pakcik-makcik. Orang-orang Sabah, kita punya negeri bukan kecil, besar betul. Malah ada negeri di Semenanjung Malaysia itu tidak sebesar pun satu daerah di Sabah. Cuba bayangkan negeri di Semenanjung Malaysia ada yang kecil. Dapat peruntukan banyak. Tapi Sabah besar betul dapat peruntukan sikit. Lepas tu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi peruntukan yang banyak, dipersoalkan pula macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mau pertahankan Sabah Sarawak. Memanglah dia pertahankan. Memanglah dia kena bagi tahu bahawa tidak adil lah untuk persoalkan bajet yang diterima oleh Sabah Sarawak. Memang patut untuk diterima oleh Sabah Sarawak bajet begitu. Jadi janganlah persoalkan. Saya pun tidak tahu siapa yang persoalkan itu. Sepatutnya mereka bersyukur tahu. Sepatutnya mereka berterima kasih kepada Sabah Sarawak yang memberikan banyak sekali sumber keuangan, dana bantuan kepada negeri-negeri. Adalah negeri-negeri mungkin di Semenanjung yang pun dapat bersama menikmati kekayaan negara Malaysia secara sama rata, secara saksama. Jadi Sabah Sarawak, kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang sudah ada sedikit usaha, bukan sedikit lah, banyak usaha. Sekurang-kurangnya kita nampaklah usaha beliau sebagai Perdana Menteri yang mahu melaksanakan MA63 ini. Tutup dulu. Ini moonroof. Okey. Pagi-pagi kita bukalah supaya udara dapat masuk dalam kereta. Syok pagi kan, dapat rasa udara.
Oke. So terima kasih diucapkan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim, PM terbaik Malaysia setakat ini, yang berani mempertahankan negeri Sabah. Walaupun lama lagi baru pilihan raya, tapi dia tetap pertahankan Sabah, Sarawak. Lainlah Perdana Menteri yang dulu-dulu itu mau dekat-dekat pilihan raya baru bising Sabah, Sarawak, Sabah, Sarawak. Tapi MA63 tidak pernah disebut dengan lantang di Dewan Rakyat macam Anwar Ibrahim lakukan ini. Ini baru betul. Harap-harap selepas ini kita sama rata dapat rasa kekayaan Malaysia. Harap-harap negeri Sabah akan dapat maju seperti negeri-negeri di Semenanjung juga. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, selamat pagi Malaysia, bye-bye. Sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini penentuan utama untuk pemilihan atau pilihan raya kecil untuk dua tempat, iaitu di Parlimen Pulai dan juga di Adun bagi Simpang Jeram. Simpang Jeram. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada perkembangan terkini yang telah kita terima daripada maklumat-maklumat yang sahih yang sedang berlaku di Parlimen Pulai. Dikatakan di Parlimen Pulai sekarang ini, menurut laporan-laporan yang diterima, Pakatan Harapan BN sedang mendahului dengan agak signifikan melalui cakap-cakap dan sebagainya. Walaupun begitu, belum ada lagi keputusan yang rasmi. Walaupun begitu, ada info terkini, ada perkembangan terbaru untuk keputusan di Parlimen PRK Pulai. Dan sejak tadi kita masih lagi update kepada pertama kehadiran ataupun ramainya berapa peratuskah orang keluar mengundi pada hari ini. Dan setelah lebih kurang pukul 4 petang tadi dilaporkan yang sudah keluar mengundi melebihi 53% pada 4 petang tadi. Jumlah ini sebenarnya masih agak rendah daripada yang diharapkan. Dan untuk Parlimen Pulai dikatakan dengan kehadiran begitu sedikit, sebenarnya sedikit, dengan jumlah tidak pun sampai pada pukul 3 petang tadi, tidak pun sampai 40% untuk Parlimen dan tidak lebih daripada 55% untuk Dewan Undangan DUN untuk Simpang Jeram. Di Pulai Parlimen masih lagi dilaporkan PHBN mendahului. Walaupun begitu, di Dewan Undangan Negeri untuk Simpang Jeram pula dikatakan pada ketika ini besar kemungkinan yang ada peluang kepada Perikatan Nasional untuk dapat merebut kerusi Dewan Undangan Negeri untuk Simpang Jeram. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sedang menerima banyak maklumat yang masuk. Saya terpaksa banyak gadget depan ni. Gadget sana sini hanya untuk mendapatkan maklumat yang pantas untuk saya dapat kongsikan kepada anda semua. Baik, perkembangan terkini untuk keputusan terkini saya akan berikan satu demi satu kepada anda semua. Okey. So, saya harap anda dapat bertahan kerana kita pun memerlukan maklumat-maklumat yang pantas. Kita pun memerlukan maklumat-maklumat yang cepat. Baik. Pada sekarang pukul 6, lebih kurang pukul 4 petang tadi, masih lagi keluar mengundi memang sangat rendah. 38% saja dilaporkan di Parlimen dan
hanya lebih kurang 51% saja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita ada 47 pusat mengundi, 47 pusat mengundi dengan 294 saluran di Parlimen Pulai. Jadi kita akan bahas satu persatu, keputusan demi keputusan, satu demi satu pusat mengundi dan saluran. Jadi kita akan tengok nanti keputusan saluran 1, saluran 2, saluran 3 dan akhirnya kita sudah boleh mengagak siapa yang menang lah, siapa yang menang untuk PRK ini. Manakala di DUN pula ada 14 pusat mengundi ya, ada di DUN ada 14 pusat mengundi dengan ada 68 saluran di DUN Simpang Jeram dan kesemuanya sudah dibuka sejak 6 pagi dan sudah pun ditutup sebentar tadi. Jadi sekarang ini saya pikir proses mengumpul sudah dimulakan dan akan dikira. Mungkin ada beberapa tempat, ada beberapa pusat pengundian yang keputusan akan kita dapat dengan cepat kerana mungkin di sana agak kurang pengundi berdaftar. Jadi kita akan boleh dapat cepat keputusan di beberapa tempat. Okey, kita tengok lagi beberapa lagi keputusan yang kita nantikan. Baik, ada juga keputusan terbaru daripada beberapa sumber lagi. Banyak sumber yang saya terpaksa dapatkan, termasuklah rakan-rakan yang ada. Baik, ada update terbaru ya, ada update terbaru. Update terbaru. Ada satu undian yang telah dibuat, ada satu undian dan analisis yang telah dibuat dan secara rawak undian dan analisis telah dibuat di media sosial, cakap-cakap dan macam-macam lagi. Dan 85% menyatakan bahawa di Parlimen Pulai dimenangi oleh PHBN. Kalau 85% ni ya tuan-tuan dan puan, maknanya PHBN sudah memenangi lebih daripada 2/3 majoriti. Ya, 2/3 di majoriti. Walaupun begitu untuk di DUN Simpang Jeram pula, di DUN Simpang Jeram, bukan saya, di DUN Simpang Jeram dilaporkan di DUN Simpang Jeram bahawa keadaan di sana memang agak seimbang. Walaupun begitu, keputusan yang telah diterima melalui analisis masih lagi didahului oleh PHBN dengan lebih kurang 60% didahului oleh PHBN dan lebih kurang 40% saja yang dapat kepada Perikatan Nasional. Dan terbaru ada satu maklumat baru terima. Peratusan mengundi akhirnya meningkat sedikit, iaitu 56% di Simpang Jeram dan manakala hanya 42% saja di Pulai setakat pukul 4 menghampiri pukul 5 tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau kita lihat kepada statistik peratusan ini, 56% di Simpang Jeram dan 42% di Pulai. Kalau inilah yang berlaku dan tidak berubah, makna kata ini bukan majoriti. Ini bukan satu suara majoriti, tetapi ini suara menang saja. Untuk majoriti sekurang-kurangnya bagi saya mestilah lebih daripada 70% yang keluar mengundi atau 68 ke atas, 65 ke atas masih okey. Tapi kalau 42%, makna kata tak separuh pun yang pergi keluar mengundi. Jadi memang tak ada suara majoriti di sana. Okey, jadi pengundi yang keluar mengundi dilaporkan lebih daripada yang berdaftar sebenarnya. Pengundi-pengundi berdaftar di Parlimen Pulai dilaporkan lebih daripada 160,000. Jadi bukan sedikit. Jadi walaupun keluarnya mengundinya rendah peratusan tetapi tetap ramai juga. Terus, okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin merujuk kepada satu statistik sekali lagi bagi anda yang belum lagi menonton. Saya ingin merujuk kepada satu statistik yang telah dibuat oleh satu laman ataupun satu YouTube channel
YouTube channel, dan undian itu dibuat secara terbuka ya, dan undian tersebut adalah ringkas saja, soalannya mudah dengan 2 jawaban. Soalannya ialah siapakah yang akan menang di Parlimen Pulai dalam PRK Parlimen Pulai ini. Jadi dua jawaban yang diberikan, pilihan jawaban yang diberikan adalah, yang pertama ialah Kerajaan Perpaduan. Yang kedua adalah PN PAS Bersatu. Jadi setelah lebih kurang 4 jam sudah tadi, setelah 4 jam sudah berlalu, setelah sudah 4 jam undian secara terbuka itu dibuat, ada lebih kurang 4.000 orang yang sudah hadir dan mendaftar secara terbuka. Walaupun begitu, pengundi-pengundinya of course kita tak tahu dari mana, asalnya dari mana, usianya berapa, latar belakang politiknya macam mana, jantinya macam mana, kita pun tak tahu. Tapi yang kita pasti ialah keputusan itu menunjukkan bahwa memang penganalisis politik, memang pakar-pakar politik, memang semua pemerhati politik, pengulas-pengulas politik punya andaian dan ramalan adalah sama dengan undian tersebut. Apa tidaknya daripada 4.000 undian itu, nampaknya setelah 3 jam itu, keputusannya ialah 85% daripada 4.000, lebih kurang 4.000 pengundi itu, telah mengundi bahawa Kerajaan Perpaduan menang besar. 85%. 85% itu cukup besar. Dan hanya 15% saja dikatakan di sana bahawa Perikatan Nasional boleh menang. 15% saja. Kalau dianggap ini sebagai satu keputusan rasmi, mana kata Perikatan Nasional dah kalah teruk di Parlimen. Seperti mana yang diramal oleh pengamal politik, terutamanya penganalisis politik, ahli-ahli akademik, semua pemerhati politik, pengulas politik, mereka kata di Parlimen Pulai, PHBN masih tetap memiliki kelebihan dan boleh menang. Tapi itu sebelum berlakunya hari ini, yaitu dengan kadar orang turun mengundi tidak pun sampai 50% di Parlimen Pulai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak signifikan keputusan yang pernah dalam pengalaman kita. Sekiranya yang turun mengundi itu kurang, memang keputusannya juga agak mengejutkan. Walaupun begitu, menurut risikan kawan-kawan, dapat WhatsApp, dapat macam-macam lah, kita tanya-tanya pada kawan-kawan sebelah kampung, luar kampung, sebelah rumah, macam-macam lah. PHBN masih mendahului pada ketika ini. Ramai orang mau PHBN menang, dan ramai juga orang mau Perikatan Nasional menang. Walaupun begitu, kita tunggu apa rakyat Johor punya suara. Yang kita tahu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pernah bertitah bahawa berilah peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan tugasnya. Saya sebagai rakyat Maharin menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor ini. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita akan tunggu masa demi masa. Saya pikir tidak lama lagi, selalunya pukul 6.50 atau pukul 7 paling lambat kita pun boleh sudah dapat keputusan satu demi satu, keputusan demi keputusan. Okey.